warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Terima kasih Puan Pengurusi Majlis yang merupakan moderator pada malam yang permai ini, dan juga terima kasih kepada Nur Islam Academy yang sudi mengundang Dr. Daniel berbicara pada malam ini. Dan saya belum sangat mengenali tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti program pada malam ini. Dan ya, kita akan berbicara tentang Al-Quran. Dan terus terang saya belum lagi dapat gauge, dapat mengenali apa yang telah tuan-tuan puan-puan fahami tentang Al-Quran dan sebagainya. Jadi kalau saya terjun terus kepada sains, itu suatu pendekatan yang salah. Sebab sains dan Al-Quran merupakan satu tajuk yang tidak boleh kita dahulukan, kecuali bagi mereka yang sudah memahami dasar-dasar Al-Quran, beberapa aspek ulumul Quran, baru mendatangkan manfaat perbincangan sains dan Al-Quran. Jika tidak, ia ada bahayanya. BAHAYA, ada bahayanya. Sebab ia akan mendatangkan benda-benda yang haram, pentafsiran yang terkutuk, yang keji dan sebagainya. Jadi pada malam ini saya rasa elok kita mulakan dengan sesuatu yang agak basic tetapi penting tentang Al-Quran. Dan saya pada malam ini lebih cenderung untuk memanfaatkan buku saya yang bertajuk The Power of Al-Quran, kehebatan, keunggulan kitab suci Al-Quran. Dan pada malam ini saya nak ambil satu bab daripada buku itu yang menceritakan, membicarakan tentang sikap kita terhadap Al-Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. How do we interact with the Quran in life? Saya nak fokus yang itu. Minta izin kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa itu yang nak saya fokus terlebih dahulu, supaya insya-Allah benda dasar tapi penting ini dapat sama-sama kita maklumi insya-Allah. Dan secara dasarnya perlu saya sebutkan terlebih dahulu bahawa Al-Quran ini merupakan mukjizat. Dan Al-Quran ini ada definisinya. Jika datanglah seseorang pada tuan-tuan dan puan-puan bertanya tentang satu perkara, dia tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, This meeting is being recorded. What is the definition of Al-Quran? Apakah definisi Al-Quran? Agak-agaknya apakah jawapan yang akan tuan-tuan dan puan-puan berikan? Apakah definisi Al-Quran? Apa jawapan tuan-tuan dan puan-puan pada soalan yang dasar ini, tapi penting untuk kita fahami? Apa itu Al-Quran? Mungkin jawapan kita agak mudah. Kalam Allah, wahyu, itu semua benar. Tetapi bila kita bertanya soalan ini, kita mau jawapan yang konkret, yang agak lengkap. Yang dengan jawapan itu, kita jelas, oh inilah dia maksud sebenarnya Al-Quran. Jadi apakah definisi Al-Quran? Itu bab pertama yang tak saya sentuh pada malam ini. Apakah jawapannya? Jawapannya ialah pertama, berdasarkan tulisan Dr. Subhi Soleh berkaitan dengan ilmu dasar tentang Al-Quran, disebutkan definisi Al-Quran ialah pertamanya, ia adalah kalam Allah. Itu dasar. Kalam Allah tidak ada walaupun sedikit dimuatkan kalam makhluk dalamnya. 100% kalam Allah. Itu penting. Lantas bila kita membaca Al-Quran, 100% kalam Allah. Melainkan kalau kita membeli Al-Quran ada terjemahan. Dan terjemahan itu ya mungkin ada pandangan makhluk. Tetapi yang mushaf itu, yang tulisan Jawi Al-Quran itu sendiri, itu 100% kalam Allah. Itu pertama. Yang keduanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Injil diturunkan ke atas Nabi Isa, Taurah diturunkan ke atas Nabi Musa, begitulah seterusnya dengan kitab dan suhuf-suhuf yang lain. Tetapi kitab yang bernama Al-Quran
secara khusus diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang kita gunakan ialah diturunkan. It is a revelation. It was revealed to Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him. Sekaligus ia bukan reka cipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Definisi aspek yang ketiga ialah ia adalah mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat. Rasul-rasul secara umumnya Allah utuskan dengan mukjizat. Nabi Allah Musa alaihissalam ada pelbagai mukjizat. Salah satunya tongkat bagi dia boleh bertukar menjadi ular. Ular realiti yang menelan ular-ular ilusi ciptaan ahli-ahli sihir. Mukjizat bagi Nabi Allah Isa alaihissalam antaranya boleh menghidupkan mereka yang mati. Mukjizat Allah berikan sebagai hujah. Bukan main-main. Bukan seronok-seronok. Dia hujah. Hujah untuk menampakkan mereka diutus. Dan mukjizat yang berlaku, mereka tak mampu lakukan sendiri-sendiri. Tetapi ia berlaku sebab Allah menjadikannya kepada utusan-utusannya. Maka mukjizat yang paling besar apa namanya? Berkata Imam Ibn Kathir, semua mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul-Rasul, semua berhenti, expired dengan kewafatan Rasul-Rasul itu, alaihi wassalatu wassalam. Maka tongkat Nabi Allah Musa dengan kewafatan baginda, tidak lagi menjadi tongkat mukjizat. Kata kalau ada orang bertemu tongkat itu sekarang baling, dia takkan jadi ular. Dia hanya mukjizat di tangan baginda Nabi Allah Musa. Maka semua mukjizat berhenti, stopped, expired dengan kewafatan Rasul-Rasulnya. Kecuali satu. Al-Quran. Mukjizatnya tidak berhenti. Walaupun Nabi SAW telah wafat. Maka inilah mukjizat yang paling unggul. Yang kemukjizatannya tidak berhenti walaupun Rasul berkenaan SAW telah pun wafat. Itu mukjizat paling unggul. Maka apa itu mukjizat? Mukjizat artinya suatu kurniaan luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulnya untuk menampakkan mereka itu utusan Allah yang mana ia tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Ia tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Dikurniakan kepada Rasul yang Allah utus. Itu mafhum mukjizat. Dan Al-Quran adalah mukjizat. Itu definisi bahagian ketiga. Dan yang keempat, Al-Quran ditulis di atas mushaf. Ya, kalam Allah itu betul dan ditulis. Kalam Allah yang ditulis asalnya berada di Lauhul Mahfuz. Al-Quran pada asalnya berada di Lauhul Mahfuz. Diturunkan. Kemudian ditulis di atas mushaf berdasarkan riwayat yang mutawatir. Ini semua tuan-tuan perempuan kena hafaz kalau boleh definisi Al-Quran. Al-Quran ditulis di atas mushaf berdasarkan riwayat mutawatir. Maksudnya apa? Dia ditulis dan tulisan yang ditulis itu disepakati oleh para sahabat yang mendengar bacaan itu daripada Nabi SAW secara talaqi dan jumlahnya teramat ramai. Itu mutawatir. Jumlahnya teramat ramai yang mengatakan inilah dia Al-Quran yang diturunkan ke atas Nabi SAW. Tidak ada pertikaian, terutama oleh para sahabat yang mendengar secara berdepan bacaan Nabi SAW yang akhirnya Quran itu ditulis jadi mushaf. Dan di era Uthman ibn Affan, ia dibukukan. This is the Quran
being revealed in the era of Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, and now it is written in the form of a book. Itu mushaf daripada catatan yang asal. Itu definisi yang keempat dan yang kelima, dan yang keenam ialah membacanya merupakan ibadah. Membacanya merupakan ibadah. Itulah 6 aspek penting yang merupakan definisi kepada Al-Quran. Lantas bila kita membaca Al-Quran, walaupun kita tidak memahami apa yang kita baca dengan tajwid yang betul, tidak faham, tetap mendapat pahala. Membacanya merupakan ibadah. Itulah definisi Al-Quran secara umumnya, tuan-tuan dan puan-puan. Setiap seorang daripada kita, bila saya bertanya, apa definisi Al-Quran? Paling kurang jawapannya macam saya sebutkan satu persatu tadi. Kena tahu, mesti tahu, perlu tahu. Okey? Clear? Dan kemudian saya nak mengangkat satu ayat dari surah Al-Isra, surah nombor 17 ayat 9. Surah Al-Isra, surah nombor 17 ayat 9. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-ayah. Saya ambil bahagian depan ayat itu saja. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Apa maksudnya? Sesungguhnya Al-Quran ini, indeed this Quran, sesungguhnya Al-Quran ini, yang definisinya telah kita sebutkan tadi, yahdi, ia memberi petunjuk, lillati hiya aqwam, kepada sesuatu yang aqwam. Ini jaminan daripada Allah, garanti daripada Allah. Al-Quran mampu memberi petunjuk, membimbing kita menuju sesuatu yang aqwam. Alif, qaf, waw, mim, aqwam. Alif, qaf, waw, mim, aqwam. Al-Quran mampu membawa kita kepada sesuatu yang aqwam. Apa maksud aqwam? Dalam sebuah kitab tafsir yang agung, iaitu tafsir Imam Qurtubi. Ini antara ulama tafsir yang agung. Bukan Arab, dari bumi Cordova, Spanyol. Ramai ulama Islam bukan Arab, tetapi ulama besar. Imam Bukhari, ulama hadis, dari bumi Bukhara, bukan Arab, tapi hadisnya nombor 1. Imam Qurtubi, Cordova, Spain, ulama besar bagian tafsir. Maka dalam tafsir Imam Qurtubi, nama kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Qurtubi berkata, aqwam bermaksud yang paling benar, yang paling adil, dan yang paling tepat. Jadi bila Allah Azza wa Jalla menegaskan sesungguhnya Al-Quran ini mampu membawa kita, membawa umat Islam menuju sesuatu yang aqwam, artinya Al-Quran mampu membimbing kita kepada sesuatu yang paling benar. Kita mencari kebenaran. Kita rata-rata mencari kebenaran. We want to find the truth. And we want to follow the truth. So what is the truth? Maka Al-Quran adalah yang paling benar. Jadi siapa yang mencari kebenaran, kajilah Al-Quran. Dan kata Imam Qurtubi, maksud aqwam juga ialah yang paling adil. Hukum hakam Al-Quran paling adil. Hukum hakam berkaitan dengan kekeluargaan, berkaitan dengan hak termasuk non-Muslim, berkaitan dengan kemasyarakatan, kenegaraan, hubungan antara bangsa, paling adil. Nanti bila kita kaji surah Al-Ma'idah, ada satu ayat yang memang hebat.
Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan kebencian kamu terhadap satu kaum menyebabkan kamu melampaui batas. Allah. Jangan sebab kebencian kamu terhadap satu kaum. Kita Melayu, apalah Cina, that is wrong. Jangan kebencian kamu terhadap satu kaum menyebabkan kamu melampaui batas. Bencilah puak tu, jaga. Kononnya kita cakap Islam, Islam, Islam. Tapi akhlak kita tidak Islam. Sebab itu kita kena faham mesej Al-Quran supaya akhlak kita elok. Mindset kita betul. Dan akhirnya cara hidup kita pun betul. Biiznillah. Itu yang kita cari. Itu yang sama-sama kita kejar. Biiznillah. InsyaAllah. Maka aqwam pertama, ia bermaksud yang paling benar. Yang kedua, dia yang paling adil. Dan yang ketiga, aqwam juga bermaksud Al-Quran yang paling tepat. Maka formula Al-Quran paling tepat untuk merongkai problems, merongkai masalah umat hari ini, apatah lagi hari ini yang penuh dengan kebobrokan, penipuan, korupsi, kacau bilau, kecelaruan, dan kemurungan. Al-Quran aqwam, itu maksudnya. Okey, jadi kita dah faham definisi Al-Quran. Dan yang keduanya, kita telah berbicara tentang surah Al-Isra ayat nombor 9. Dan saya telah berbincang tentang maksud aqwam. Okey? Jadi dua peringkat lah. Dua peringkat perjalanan ceramah malam ini telah kita bereskan. Okey? Jadi kena ingat baik-baik. Nanti kalau sesi akan datang, saya akan tanya soalan terlebih dahulu. Kalau tak ada jawapan, saya tak nak sambung. Saya akan tanya, apa dia aqwam? Definisi Al-Quran. Kena ada orang jawab satu persatu. Saya puas hati, baru kita sambung. Saya tak puas hati, kita tunggu. Jadi, saya harapkan tidak sekadar mendengar, buat catatan. InsyaAllah, bagus kalau buku Dr. Daniel, dia tahu hafal Al-Quran, boleh terus merujuk. InsyaAllah. Okey? InsyaAllah. Okey. Jadi, pada malam ini kita nak bincang satu bab dari buku The Power of Al-Quran, yakni sikap kita terhadap Al-Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Okey? Pertama sekali ialah jangan sama sekali kita mencemuh isi-isi Al-Quran. Interaksi yang pertama ialah hendaklah kita memuliakan dan tidak mencemuh isi-isi Al-Quran. Itu sikap nombor satu. That is our mindset concerning the Quran. That the Quran is a beloved book that should be put in a highest esteem in our life. Kita dia paling tinggi sekali martabatnya. Maka kita muliakannya, tidak langsung mencemuhnya. Maka saya untuk ini mengangkat ayat dari surah An-Nahl ayat 30. Dari surah An-Nahl ayat 30. This meeting is being recorded. Allah berfirman, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Sampai ke hujung ayat. Surah An-Nahl ayat 30. Apa maksudnya? Perlu saya ulangi ke ayat tadi ataupun mana yang terputus tadi? Boleh. Perlu saya ulangi ke yang Ya, Datuk ulang. Okey, Okey. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ini problem teknologi. Kononnya hebat sangat teknologi, tapi kadang-kadang memeningkan kepala. Okey? So, okey? Clear? Okey. Okey. Sikap yang pertama yang perlu ada pada kita ialah kita memuliakan Al-Quran dan tidak mencemuh Al-Quran. Itu mindset yang kena ada pada kita. Kita memuliakan kalam ilahi, kalam Allah Azza wa Jal, dan tidak merendahkan, tidak mencemuh kalam Allah. Kalau kita baca, kita rasa pelik, kita tak faham, kita belajar.
kita bertanya pada ulama, orang yang layak. Bukan kita mencemoh dan kemudian mempersoalkan. Tidak. Dan saya mengangkat surah An-Nahli ayat nombor 30. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira." Sampai ke hujung ayat. Apa maksudnya? Dan ditanya pada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini orang yang beriman kepada Al-Quran. Beriman sungguh-sungguh. Malah bukan sekadar percaya, dia nak beramal berdasarkan Al-Quran. Itu tanda orang itu bertakwa. Ramai orang beriman, tapi orang yang beriman belum tentu bertakwa. Tapi dia mungkin beriman. Tapi orang yang bertakwa pasti beriman. Ini kalimat yang kita kena ingat. Orang yang beriman belum tentu bertakwa. Tapi orang yang bertakwa pasti beriman. Alhamdulillah. Sebab orang yang bertakwa, di samping dia percaya, dia beramal sungguh-sungguh. Orang yang beriman, dia percaya. Tetapi kadang-kadang tak beramal. Betapa ramai orang yang beriman tapi tak solat subuh. Betapa ramai orang yang beriman tapi tak solat. Cakap yang pandai. Maka ini orang beriman. Cakap pandai, buat tidak. Cakap berdega-dega, sembahyang wajib pun tak buat. Qadaan. Tapi cakap pandai. Itu orang beriman. Orang bertakwa tidak. Dia amal, dia pandai. Kepercayaan dia betul. Itu dasar orang bertakwa. Maka ayat ni berkaitan dengan orang bertakwa. Ditanya pada orang bertakwa. Yang percaya lagi taat. Lagi beramal. Maza anzala rabbukum. Tuhan kamu, Allah, dia turunkan apa? Allah turunkan apa? Ditanya pada orang bertakwa. Tuhan turunkan apa? Maka orang bertakwa, yang mindsetnya betul, kefahaman dia betul, apa jawapannya? Jawapannya pendek. Tapi benar, tepat, padu. Qalu khaira. Mereka menjawab, baik sokmo. Baik belaka. Artinya apa yang Allah turunkan, semua baik belaka, semua elok belaka, semua bagus belaka. Itu mindset. Tak ada pula dia, ada orang mengatakan, ada banyak okey tapi ada yang tak okey. Itu tak ada iman lagi. Iman dia tak betul lagi. Orang bertakwa, semua bagus. Tinggal nak ikut saja. Itu sikapnya betul. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Al-Quran, kalam ilahi, semua baik. Semua suci. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, kita beriman dan beramal dengan Al-Quran bukan separuh-separuh. Bukan nesfu. Nesfu ni separuh. Bukan half-half. Tapi kita beriman dengan Al-Quran secara sepenuhnya. Setengah orang dia berkata, saya bab Nabi Muhammad ni okey, tapi bab Jibril ni saya tak okey. Dia beriman separuh-separuh. Saya bab semayang ni okey, tapi bab mengharamkan riba ni saya tak okey. Saya kurang setuju. Itu juga out. Belum lagi tanda dia beriman secara yang sebenar-benarnya. Okey. Saya ni bab berkahwin ni okey, tapi bab poligami ni saya tak okey. Maka itu juga orangnya yang meragui hukum hakam Al-Quran. Padahal yang tak okey itu manusia yang berpoligami. Tapi Al-Quran yang mengharuskannya, pasti ada rahsia, pasti okey. Ini semua menguji kita. Menguji kita. Bagaimana kita behave? How do we behave with the Quran? Bagaimana kita berperangai berdepan dengan Al-Quran? Maka kita beriman dan beramal bukan separuh-separuh. Maka untuk itu kita mengangkat surah nombor 2, surah Al-Baqarah ayat nombor 85. Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd." Apakah kamu beriman dengan separuh kitab tapi kamu kufur dengan separuh yang lain? Allah menempelak mereka yang seperti itu. Separuh you percaya, lagi separuh tak sesuai dengan hawa nafsu you,
You tolak, you tak nak pakai. Yang ni okey lah. For me, I think it is okay. It is good. But that verse, I do not agree with that. Itu Allah tempelak mereka. Dan Allah mengatakan, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum." Dan tidaklah ada yang melakukannya, menerima separuh, buang separuh, illa khizyun fil hayati dunya, melainkan dia mendapat kenistaan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan di hari kiamat dia dihumban dalam azab yang dahsyat. Itu padah orang yang beriman menerima Al-Quran 50-50. Jadi kita terima, beriman semuanya. Kita cuba beramal semampu boleh kesemuanya di penjuru hidup kita, insya-Allah. Okey? Itu yang kedua. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, clear? Okey? Okey. Okay, Datuk. Clear. Okey, kita pergi ke aspek nombor 3. Tidak menyembunyikan isi-isi Al-Quran. Kita belajar Quran, share with other people. Apatah lagi kalau kita ditanya, contoh kawan kita Kristian, ditanya pada kita, what do you think about Jesus? What does the Quran say about Jesus? Dia beriman dengan Nabi Isa. Dia beriman dengan Jesus lebih tepat. Maka kita bekerja dengan dia di pejabat yang sama, dia pun bertanya, what does your Quran say about Jesus? Apa Quran you katakan tentang Jesus, tentang Nabi Isa? Jangan kita sembunyikan Al-Quran. Kita jawab dengan terus terang. Malah kita bersyukur ada peluang berdakwah kepadanya. Ramai di Malaysia non-Muslim kan? Hampir separuh populasi Malaysia non-Muslim. Tapi kita tidak berdakwah pada mereka, kecuali sebahagian kecil daripada kita. Ramai tidak berdakwah. Walaupun bekerja sekali, share teh tarik ya, tak share Islam. Kongsi karipap, tapi tak kongsi Islam. Takut, bimbang. Padahal kalau kita kongsi, mereka mungkin berterima kasih. Kita kongsi cara beradab. Bukan secara mengecam agama mereka, tidak. Secara beradab. What does the Quran say about Jesus? Oh, based on the Quran, we believe that Jesus was one of the greatest prophets of God. Jesus was one of the greatest prophets of Allah. Kita sebut demikian. But we do not believe Jesus as the Son of God. Cakap terus terang. Jangan sembunyikan. Itu aspek yang ketiga, tidak menyembunyikan isi-isinya. Dan saya mengangkat surah Al-Baqarah ayat 174. Allah berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada kitab, mereka menjual kebenaran dengan harga yang sedikit demi kepentingan dunia, mereka itu tidak membakar dalam perut-perut mereka kecuali api neraka, dan Allah tidak akan bercakap pada mereka. Dan begitulah seterusnya. Maka kebenaran Al-Quran jangan disembunyikan. Walaupun orang tidak menyukainya, sampaikan. Tapi dengan cara yang baik. InsyaAllah ya. Mungkin kalau kita sampaikan dengan cara yang tidak baik, orang membencilah Al-Quran. Tapi dengan cara yang baik, hikmah, orang akan sayang kepada Al-Quran. Ada peluang ia membawa ke arah itu, insya-Allah. Okey? Itu yang ketiga. Yang keempat, kita kena baca Quran. Kita kena baca Quran. Kita ni umat Al-Quran. Umat Al-Quran tak baca Quran, baca paper je. Baca tulisan netizen di internet saja, yang kebanyakannya entah apa-apa. Saya berazam untuk tidak membaca tulisan
netizen di internet berazam terbaca kadang-kadang, tapi berazam tak nak baca sebab banyaknya menghitamkan hati. Banyaknya menghitamkan hati. Saya tak nak baca. Habis nak baca apa, Dr. Daniel? Baca Quran. Al-Quran tidak menghitamkan hati. Tidak menghitamkan hati. Maka dalam surah Al-Muzammil ayat 4, Allah berfirman, "Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila." Ataupun lebihkanlah solat pada waktu malam dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi Allah mahu kita baca Quran, itu pertama. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran tapi baca dengan tartil. Kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar beliau, sebuah kitab tafsir yang bagus dalam bahasa kita, tafsir Al-Azhar oleh Hamka, sebuah kitab tafsir yang sering kali saya recommend, saya cadangkan untuk ada di rumah kita masing-masing. Sebagai panduan untuk kita memahami Al-Quran, membantu kita untuk tadabbur Al-Quran. Maka Hamka berkata berkaitan tartila, iaitu kita baca jangan tergesa-gesa. Baca dengan baik, dengan tajwid yang betul dan jangan tergesa-gesa. Jangan kelang kabut. Tapi wajib membaca Quran dengan tajwid. Untuk tujuan itu, wajib kita belajar. Dr. Daniel apa kena belajar tajwid. Panjang pendeknya, dengung tak dengungnya, qalqalahnya. Dengung. Waladdallin. 6 harakat. Ada panjang yang tertentu. Alif, lam, mim. Ada panjang, ada dengungnya. Itu wajib diikuti. Hukum hakam itu dipanggil hukum hakam tajwid. Bukan baca sembrono, tak boleh. Ada hukum hakamnya. Wajib dipelajari. Kalau belum belajar, kena belajar. Cari guru. Ada ramai di Malaysia. Ada ramai di Malaysia. Boleh ikuti di TV-TV tertentu. Tapi, yalah, dia sudah sampai ke episod yang banyak dah. Jadi kita nak ikut daripada awal. Di YouTube pun ada. Tapi di samping kita belajar dari YouTube, internet, kita kena talaki berdepan dengan guru tajwid yang betul. Tak cukup sekadar internet. Maka wajib kita belajar ilmu tajwid. Kemudian kita baca mengikut hukum tajwid dan kita baca jangan tergesa-gesa. Itulah maksud tartilah. Kita kena baca Quran dengan tartilah. Ini kena buat. Ini kena buat. Jangan tunggu Ramadan. Setengah orang tunggu Ramadan. Masuk Ramadan. Mana Al-Quran, Mak? Tu dia. Berdebu. Dah tinggal 11 tahun. Tahun lepas Ramadan baca. Tahun ni masuk Ramadan baca pula. Setahun tinggal. Sadaqallahul Azim setahun. Jadi kita tak nak jadi seperti itu. Itu yang keempat. Yang kelima, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Hendaklah kita membaca Quran dengan pembacaan yang sebenarnya. Tadi kita sebut kena baca Quran. Yang kelima ni pula dia tambah. Baca dengan pembacaan yang sebenarnya. Jadi bukan sekadar baca. Allah Azza wa Jal mahu kita membaca dengan sebenar-benar pembacaan. Oh, ini suatu yang baru. Ya? Dan kita mengangkat surah Al-Baqarah ayat 121 yang menegaskan tentang apa yang saya sebutkan tadi. Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih, wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Orang yang kami kurniakan kepada mereka kitab, mereka membacanya dengan haqqa tilawatih. Ingat itu. Haqqa tilawatih. Haqqa tilawatih. Al-Baqarah 121. Haqqa tilawatih, apa maksudnya? Membaca dengan sebenar-benar pembacaan. Biasa kita dengar orang kata, bacalah Quran.
Tapi Allah kata, bacalah Quran, tapi baca dengan sebenar-benar pembacaan. Baca dengan sebenar-benar pembacaan, jarang kita dengar orang mengungkapkannya. Tapi itulah yang Allah mahu kita melakukannya. Lantas para ulama membahas apa maksud haqqa tilawatih, membaca dengan sebenar-benar pembacaan. Apa maksudnya? Antara jawapan yang saya suka untuk kita fahami ialah tafsiran yang dibuat oleh sahabat Nabi yang terkenal bahagian Al-Quran, iaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata apa? Haqqa tilawati, membaca dengan sebenar-benar pembacaan ialah pertama, menghalalkan apa yang Quran halalkan. Apa yang Quran halalkan, suruh kita buat. Ayat-ayat berbentuk perintah, kita buat. Itu maksudnya menghalalkan apa yang Quran halalkan. Yang kedua, mengharamkan apa yang Al-Quran haramkan. Haram riba, haram arak, haram menengok nasib, haram mengumpat, haram mencari aib orang. Semua itu haram. Mengharamkannya. Kita mengharamkannya. Apa maksudnya? Kita meninggalkannya. Sekarang ni musim kutuk mengutuk kan? Troll, T-R-O-L-L, musim troll. Ada troll yang mendatangkan dosa. Buat juga PKP, tak ada apa nak buat dosa. Bagi sebagian orang, tak ada apa nak buat, maka kami buat dosa lah. Padahal boleh buat pahala, buat dosa. Wal'iyadzubillah. Sedih dengarnya. Kutuk orang, caci orang, maki hamun orang, fitnah orang. Popular sekarang benda itu. Maka kita tidak mengharapkan apa yang Quran harapkan. Sebab itu di akhir zaman ni, nak jadi orang yang ikut Quran ini memang menjadi orang yang pelik. Dia ketepikan semua ataupun banyak benda yang orang popularkan. Dia tak berminat dengan sebagian benda yang orang suka. Suka berhimpun sembang-sembang tentang orang lain, dia keluar majlis. Dia tak suka. TikTok. Buat terkinja-kinja, dia tak suka. Dia padam jilid. Orang lain suka like tu dia. Jari macam tu yang terketa-keta. Dia tak suka. Dia nak patuh Quran betul-betul hari ini memang akan menjadikan kita manusia pelik. Tak apa, insya-Allah. Jadi orang yang baca Quran sebenar-benar pembacaan, dia haramkan apa yang Quran haramkan. Yang ketiga, membaca Quran sebagaimana ia diturunkan. Jadi orang yang belajar Quran di sudut taranum pembacaan, dia sebenarnya ada sanad. Dia sampai pada sahabat, sampai pada Nabi SAW. Kita di Malaysia, kita baca mengikut Hafs an Asim. Cara bacaan kita mengikut Hafs an Asim. Artinya sampai kepada Hafs an Asim, sampai ke Nabi SAW. Dia bukan sembrono cara belajar Al-Quran, cara membaca dan sebagainya. Dia ada sanad. Maka kita baca sebagaimana ia diturunkan. Tak boleh baca cara Bollywood. Ada setengah orang baca kan, baca Quran, mengaji macam Bollywood. Salah tu. Ia bukan diturunkan seperti itu. Cara bacanya bukan seperti itu. Ada cara langgam lah, cara Melayu style. Tak. Kita tak nak ikut itu. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, jangan ubah Al-Quran daripada susunannya. Ada setengah orang, saya pernah bertemu grup itu. Dia nak susun Al-Quran semula, ikut kronologi ia diturunkan. Maka surah Al-Alaq di depan sekali. Kita sekarang Al-Fatihah di hadapan sekali.
Al-Baqarah, kemudiannya Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Dan dia susun ikut kronologi penurunannya. Alaq dulu, kemudian Al-Mudathir, begitulah seterusnya. Salah itu. Sebab susunan Al-Quran taufiqi. Cara Al-Quran disusun sekarang, dia taufiqi. Apa maksud taufiqi? Adalah berdasarkan wahyu Allah juga. Yang kita baca ni wahyu. Cara susun pun berdasarkan wahyu. Itu kena faham. Itu maksud taufiqi. Susunan Al-Quran ini taufiqi, juga berdasarkan wahyu. Bukan Nabi memandai-mandai alaihi salatu wassalam. Tidak. Juga berdasarkan perintah ilahi. Okey? Jangan diubah. Dan akhir sekali, jangan tafsir Quran guna otak ataupun secara yang salah. Sebab itu mentafsir Quran ni haram. Jika guna otak sahaja. Haram. Tadabur tak apa, kita tadabur, orang kata tadabur. Kita popularkan tadabur sekarang. Tadabur tu umum. Kita faham ayat cara umum, cara betul. Kemudian kita fikir tentang bagaimana kita nak aplikasinya pada hidup. Itu okey. Allah sebut sebagai contoh, wa aqimus solah, dan tegakkan solat. Maka kita fikir, oh, tegakkan solat satu perintah. Aku nak jaga solat. Itu tadabur. Tapi tafsir lain. Wa aqimu. Mengapa Allah sebut aqimu? Dari kalimat mana itu? Dia tafsir lain. Haram tafsir hanya menggunakan otak. Haram, berdosa. Hanya orang yang layak saja layak mentafsir Quran. Kalau kita nak bincang tafsir, paling kurang kita kena merujuk pada kitab tafsir. Tadi saya sebut, apa itu aqwam? Jangan teka-teka, haram. Maka saya menjawab merujuk pada apa? Apa yang saya jadikan sebagai rujukan tadi? Tafsir Imam Qurtubi dari Cordoba, saya sebutkan tadi. Tartila, saya merujuk kepada tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Itu yang kita kena buat. Bukan, I rasa lah. You nak rasa, you pergi makan cendol. Tafsir Quran, you jangan rasa-rasa, berdosa. Itu yang kelima. Yang keenam, kita dah sebut tadi, baca dengan sebenar-benar pembacaan. Semua tentang Quran itu khairah, semuanya baik-baik belaka. Beriman sepenuhnya, bukan 50-50, bukan separuh-separuh. Sekarang kita nak masuk ke nombor 6. Hendaklah kita mengkaji isi-isinya, dalam bahasa lain, hendaklah kita tadabbur Al-Quran. Tadabbur. Itu kata kunci dalam bab nombor 6 ini. Tadabbur. Tadabbur. Saya mengangkat surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat 82. Surah An-Nisa, 82. Allah Azza wa Jalla berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, sampai ke hujung ayat. Afala yatadabbaruna al-Quran, sampai ke hujung ayat. Tak maukah mereka tadabbur Quran? Allah bertanya kepada kita. Tak hendakkah mereka tadabbur Quran? Do they not want to understand the Quran? Tak maukah mereka tadabbur Quran? Maka berkata Imam Ibn Kathir, lagi sekali, bila saya nak bincang tafsir ayat, saya buat apa? Saya merujuk pada kitab tafsir. Saya tak berani memandai-mandai. Saya tak berani mengatakan, rasalah maksudnya. Tak. Haram. Buka kitab tafsir. Sekarang, nak faham apa yang saya bacakan tadi, saya buka kitab tafsir Imam Ibn Kathir. Nama kitabnya, Tafsirul Quranil Azim. Berkata Imam Ibn Kathir, nak membicarakan tentang maksud tadabbur dalam ayat tadi. Berkata Imam Ibn Kathir, Allah mengarahkan mereka supaya mengamati kandungan Al-Quran dan menyuruh mereka memahami ayat-ayat Al-Quran. Dalam bahasa mudah, tadabbur mengikut Imam Ibn Kathir ialah
mengamati kandungan Al-Quran dan memahami maksud ayat-ayat Al-Quran. Itu tadabbur. Mengamati, memahami Al-Quran. Mengamati, memahami Al-Quran. Itu kata kunci berkaitan maksud tadabbur. Jadi bukan baca saja. Walaupun baca saja dapat pahala. Dia ibadah. Baca tak faham pun dapat pahala. Insya-Allah. Tapi Allah tak mau kita berhenti di situ. Sebab tu Allah bertanya, tak hendak tadabbur ke Quran? Nak baca sajakah? Maksud yang tersirat, Allah mau kita baca. Yes. Dan Allah mau kita tadabbur Al-Quran. Yes, yes. Jadi pada malam ini kita merangsang diri kita bersama untuk mendekati Quran. Mengaji Quran dengan tajwid yang betul. Dan tadabbur. Sebab itu saya mencadangkan tuan-tuan dan puan-puan himpun duit, belilah tafsir Quran. Saya mencadangkan untuk dibeli tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Umat Islam tak ada masa untuk tadabbur Quran ini, umat yang merugikan kehidupannya. Kita ingat rugi itu rugi duit saja. Kerugian lagi besar ialah masa hidup ni kita tersilap prioritis. Antara orang paling rugi dalam hidup ini ialah orang yang sibuk dengan aktiviti. Bukan dia tak sibuk. Sibuk ke sana kemari, kepala macam tu, badan macam tu. Tapi terbabas prioritis. Dia sibuk pada benda yang bukan utama. Kesibukan bukan pada keutamaan. Kesibukan pada benda yang bukan keutamaan. Bagi saya itu antara orang yang amat rugi dan malang. Hidup dah tua, tak tahu mengaji Quran. Astagfirullah. You tahu mengira, you tahu membaca bahasa Melayu. Drama Korea tengok, tahu juga sikit sebanyak bahasa Korea. Korea. Tapi Quran tak tahu nak baca. Kalimat Korea banyak dah. Rugi kan? Kesian, malang. Hidup tapi tak ada masa tadabbur Quran. Malang, rugi. Habis kaji apa? Kaji tulisan netizen. Wasting your time. Baca tulisan netizen. Wasting your time. Maka baik kita tadabbur Quran. Tak rugi langsung. Bermanfaat. Okey? Dan akhir sekali, saya ambil takat nombor 7 saja. Akhir sekali, lepas ni saya nak buka pada soalan-soalannya. Moderator tolong saya. Akhir sekali, lepas kita baca tadabbur dan seumpamanya, akhir sekali, mari kita sebar risalah Al-Quran. Macam Dr. Janian sebutkan tadi, Malaysia, masyarakat majmuk. Ramai non-Muslim tak kenal Islam, tak kenal Al-Quran. Kenapa kita mendiamkan diri? Mereka tak kenal Allah, mereka nak guna kalimat Allah. Kemudian kita mengamuk. Takkan kerja kita mengamuk aja. Siapa nak bagi mereka faham? Takkan kerja kita mengamuk, maki hamun mereka? Tak. Kerja kita menyampaikan. Sebab itu, yang nombor 7 ialah menyebarkan risalah Al-Quran. Dalam surah Qaf ayat 45. Surah Qaf ayat 45. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id." Apa maksudnya?
kami, kata Allah, lebih mengetahui apa yang mereka katakan, iaitu apa yang orang musyrik katakan kepadamu, ya Muhammad. Dan engkau bukanlah yang berkuasa memaksa mereka supaya beriman. Sama juga dengan kita, non-Muslim. Kita tak boleh paksa mereka beriman. Tidak boleh memasukkan iman di hati mereka. Tak mampu. Dan mereka mungkin pandang negatif pada Islam. Ya, berlaku zaman Nabi, berlaku zaman sekarang. Tapi Allah mengatakan, ya Muhammad, kamu tak mampu memaksa mereka perlu Islam. Tak usah lakukan itu. Tapi yang kena buat apa dia? Bukan paksa mereka masuk Islam. Bukan kutuk mereka. Yang kena buat, hujung ayat. Fadzakir, berikan peringatan dengan Al-Quran. Berikan peringatan berdasarkan Al-Quran. Jadi, kata Hamka, berhubung ayat ini, bagaimana pencercaan yang kau terima, ya Muhammad, teruskan dengan usahamu di segi dakwah. Isikan mereka selalu dengan peringatan Al-Quran. Itulah yang kita kena buat di Malaysia. Non-Muslim kata macam-macam pada Islam, kita jangan ikut rentak mereka. Kita share the Quran with them. InsyaAllah. Tapi untuk share Quran, kita kena faham Quran terlebih dahulu. Nak share macam mana? Kalau kita pun tak faham. Nak sedekah, seluk poket, duit tak ada. Nak sedekah duit macam mana? Duit pun tak ada. Kena ada, baru boleh share. Itulah juga kiasan simbolik tentang Al-Quran. Kena faham, baru boleh kongsikan kefahaman itu dengan orang lain dalam konteks Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, lagi dimuliakan, itulah sedikit penyampaian pada malam ini yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Lebih kurang saya ambil masa sejam. Sejam lebih kurang, insyaAllah. Jadi, boleh Puan Moderator, saya nak buka pada soalan dengan izin Puan Moderator. InsyaAllah. Ya, boleh Datuk. Maknanya kita open to the floor. Siapa yang Ya, nak tanya soalan? Macam boleh saja, boleh. Silakan. Ya, silakan. Siapa yang nak tanya apa? Sebelum ada yang siapa nak tanya, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk sebab Datuk sudi menerima undangan daripada kami, ya Datuk. Sama-sama. Secara fizikalnya kita belum bersua lagi, belum kenal lagi, tapi alhamdulillah sebab saya pun selalu berhubung dengan Encik Sobri, PMC. Ya. Jadi dia yang sarankanlah, alhamdulillah Allah izinkan untuk ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Siapa yang nak bertanya soalan macam mana konsep Datuk? On video atau boleh tulis di chat Zoom? Saya rasa tulis lagi bagus. Tulis lagi selesa lah. Lagi senang. Kau cakap tu dia panjang jela pula. Tulis lagi bagus. InsyaAllah. Ya. Okey, baik. Okey Datuk, sebelum tu saya nak tanya Datuk ya. Saya. Pagi tadi saya ada terdengar about pasal di Radio Iking. Saya terlupa siapa dia punya juru cakap tu. Dia ada mengulas mengatakan kita manusia ni selalunya macam kita sering berbalah, iaitu bila kita bercakap pasal Quran kita minta scientific proof. Ya. Lepas tu bila kita scientific proof pula, kita pula kata how sure are you? So apa yang Datuk boleh ulas pasal hal ni? Ya, kepercayaan dalam Islam dia mesti berdasarkan evidence. Ya, dalam konteks iman tidak boleh diambil berdasarkan keturunan. Ia tidak sah. Dalam bab fiqh ranting, kita boleh mengikut ulama tanpa kita faham dalil, tanpa kita faham nas. Tetapi dalam konteks kepercayaan ataupun keimanan, dia kena ada evidence. Evidence itu
Tidak perlu mendetail, tapi cukup untuk meyakinkan kita bahawa this is the truth. Jadi, evidence ini dia datang dalam pelbagai bentuk dan rupa. Di zaman Nabi SAW, Nabi itu sendiri sebagai Al-Amin, yang dikenali sebagai seorang yang amat jujur, amat dipercayai, sehingga tutur kata baginda mereka anggap sebagai tutur kata yang sentiasa benar. Dan ketika itu baginda bercakap SAW tentang Allah, tentang akhirat. Dan baginda sendiri menghayati konsep yang baginda sampaikan. Dan baginda dikenali sebagai seorang yang jujur. Hatta Abu Sufyan yang banyak masanya menentang Nabi di Mekah, dan kemudian baginda berhijrah masih menentang Nabi hingga berperang. Tapi akhirnya masuk Islam. Dan ketika menceritakan tentang Nabi pada Maharaja Rom pada suatu ketika, Nabi menghantar surat, maka Maharaja Rom nak kenal siapa dia lelaki-lelaki yang mengatakan dia Rasul, nak bercakap pada aku, nak mengajar aku pada agama dia. Aku nak cari seorang yang boleh bercakap tentang ini yang dia kenal Muhammad ini. Abu Sufyan akhirnya berada di bumi Syam dan dia berdialog dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu amat anti baginda. Tapi ketika ditanya adakah dia sebelum ini kamu kenali dia sebagai seorang penipu? Padahal Abu Sufyan memusuhi Nabi. Boleh saja menjawab dia penipu. Tapi Abu Sufyan bercakap benar. Tidak, Muhammad bukan penipu. Jadi itulah baginda. Maka itu pembuktian, evidence. Ditambah dengan mukjizat-mukjizat yang berlaku, menambahkan lagi keyakinan. Jadi evidence. Manusia perlukan evidence. Sains pada hari ini bukan segala-galanya. Tetapi sains di sudut evidence dikaitkan pula dengan Al-Quran boleh menampakkan kekuasaan Allah. Ada orang yang percaya Tuhan belum lagi bertemu Allah berdasarkan sains. Sebab apa? Itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang ada keluar biasaannya mengetuk minda kita. Jangan disalah. Jangan dipandang lekeh pendekatan begitu. Dr. Anthony Flew. Tuan-tuan perempuan pernah dengar nama ini. Dr. Anthony Flew. Pakar falsafah di UK. Dia seorang atheist. Menolak agama, menolak Tuhan. Dan pada suatu ketika, dia menjadi pakar rojok ateisme for about 50 years. Lebih kurang 50 tahun dia di penjuru itu. Tiba-tiba pada tahun 2004, dia kata apa? There is a God. Pakar rojok ateisme mengaku akhirnya there is a God. Tulis buku pula. Boleh cari buku beliau. There is a God. How a notorious atheist changed his mind. Tajuk buku dia. Boleh cari. Dan ketika orang tanya, mengapa you change? Mengapa you daripada tolak Tuhan, percaya ada Tuhan? Dia kata, because of DNA. Kesan dia kaji cara saintifik DNA. DNA bercakap dalam bahasa chemical. DNA interact with one another by using a chemical language. Bahasa chemical, siapa ajar DNA bahasa chemical, menjadikan kita dengan bantuan DNA menggunakan bahasa chemical. Siapa ajar DNA bahasa itu? There is a God. God, daripada no God kepada God bukan suatu yang mudah bagi pakar rojok ateisme. Jangan perkecilkan evidence. Setiap orang ada penjuru evidence yang dia temui. Jangan perkecilkan. Penjuru kita mungkin berbeza. Tetapi apa-apa pun metodologinya kena betul. Bukan sembrono. Itu perbincangan tambahan. Tapi ya. Nabi Allah Ibrahim AS seorang yang hebat. Kita kenal Nabi Allah Ibrahim. Tapi dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat yang menarik perhatian saya. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana kamu hidupkan orang mati. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Allah Ibrahim AS minta Tuhan Azza wa Jalla tunjukkan kepada baginda bagaimana kamu hidupkan orang mati. Qala awalam tu'min. Allah tanya,
Kamu tak percaya kan? Qala la. Bukan tak percaya. Walakin liyadma'inna qalbi, untuk tenangkan lagi, kuatkan lagi keyakinanku. Itu fungsi evidence, pembuktian. Jadi Nabi Allah Ibrahim nak tengok. Nak tengok. Sekarang kita guna sains untuk melihat itu dan ini. Supaya di sebaliknya kita mengagungkan Allah. Paling kurang seperti Dr. Anthony Flew, kita menyadari Tuhan mesti ada. Kemudian step by step kita carilah Tuhan. Boleh kita gunakan sains, tapi dia bukan sekadar itu saja, tapi boleh. Saya tidak menolak memperkecilkan itu. Sebab ada orang berubah dengannya dan jadi Muslim yang baik. Apakah kita nak menolak akidahnya, kemuslimannya yang terhasil lepas itu? Jangan. Very wrong. Okey, saya buka lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Saya tak dapat nombor 3 tadi Ustaz. Ustaz cakap ulama mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud mengenai pemujaan yang sebenarnya. Satu menghalalkan, kedua mengharamkan apa yang haramkan. Yang ketiga tadi tu saya tak sempat tulis Ustaz. Membaca sebagaimana ia diturunkan. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah. Membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan, bukan setelah Bollywood dan sebagainya, tapi sebagaimana ia diturunkan. InsyaAllah. Baik, Ustaz, Datuk, ada soalan di chat Bagus, silakan. daripada Wan Salehatun. Ya. Encik ke atau Mr. Assalamualaikum Datuk. Senario di Malaysia sekarang di kalangan ahli agama sendiri mempunyai pandangan yang berbeza yang menyebabkan orang awam pun keliru. Ya. Bagaimana pandangan Datuk tentang isu ini agar umat Islam dapat bersatu? Ya, ini ya, terima kasih ya, terima kasih. Puan nama apa? Minta maaf baru tanya. Nama apa, Puan? Sister Lin. Okey, terima kasih Sister Lin. Okey. Ini berbalik pada cara kita belajar agama. Sebab itu Dr. Daniel amat mementingkan metodologi. Metodologi kita belajar agama. Metod. Bagaimana kita faham agama? Bagaimana kita faham agama? Sebab kalau metod tu salah, timbullah kecelaruan. Akhirnya di hujung jalan ialah kecelaruan. Sebab di pangkal jalan, metod kita gunakan untuk melangkah ke hujung jalan tak betul. Di hujung sana kita berselera. Metodologi itu kena ada. Sebab itu saya suka kita kembali pada Al-Quran, pada As-Sunnah dan menggunakan metodologi yang betul. Okey. Metodologi yang betul, saya kiaskan agama ini seperti satu pohon. Islam ini secara simboliknya saya kias seperti satu pohon. Untuk pohon tu mantap, the roots must be strong. Roots dulu, roots. R-O-O-T-S. The roots, akar. Islam ni dia ada branches and roots. Maka roots ini kena kuat. Ramai orang bercakap tentang benda ranting. Bertengkar tentang khinzir, masuk masjid, nak basuh ke tak basuh, bertengkar. Itu branches. Itu ranting. Tapi kita bertengkar. Anjingnya, kita bertengkar. Ada orang pegang anjing, riuh. Sebab metod kita faham Islam, saya rasa tak betul. Bukan tak ada. Tak betul metodnya. Tapi kalau kita punya asas ilmu itu betul. Pertama kita bincang tentang roots. Roots berkaitan kepercayaan. Maka kita takkan berubah dalam apa-apa keadaan. Sebab roots itu can never change. Allah itu Esa. Tak boleh berubah. Datang Kristian menceritakan ada anak Tuhan. Datang dengan konsep Tritunggal. Kita tak akan beriman dengan dia. Malah kita akan berdakwah kepadanya mengatakan tidak. Tuhan tiada anak. Contoh. Sebagai contoh. Kemudian benda roots, benda asas dalam konteks ibadah. Solat 5 waktu. Itu compulsory. It can never change. It can never change. Sebab itu jika ada orang mengatakan, oh sekarang tak wajib lagi, kita tak akan percaya dengan dia. Dia memang sesat.
Ini roots. Roots. Juga tentang akhlak. Tentang akhlak. Menipu itu haram. Dan sebagainya. Maka ini roots. It can never change. Kemudian kita belajar metodologi. Dalam Islam benda ranting itu banyak. Ranting ini artinya apa? Dalam agama, hal-hal syabang. Ataupun gunakan bahasa Arabik, perkara khilafiyah. Apa dia khilafiyah? Ranting. Hatta zaman Nabi SAW sudah ada perbezaan pandangan antara sahabat. Antara sahabat sudah ada perbezaan pandangan. Kita bila semayang, Fatihah, adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Itu yang wajibnya. Ataupun wajib juga mesti dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Sejak dahulu sudah ada perbezaan. Tetapi mereka tak pernah berkelahi. Metodnya betul. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Ada perkara yang Imam Syafi'i tidak bersetuju dengan pendapat Imam Malik. Tapi berguru. Tidak berkelahi. Imam Syafi'i menghasilkan pandangan baru. Dipanggil mazhab Syafi'i. Tapi tak pernah berkelahi. Imam Syafi'i pergi ke Iraq. Tempat mazhab Hanafi. Satu ketika diminta jadi imam untuk solat subuh. Imam Syafi'i diminta jadi imam ketika solat subuh di bumi Iraq, tempat mazhab Hanafi bertapak. Dan ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala jadi imam, beliau tak buat kunut subuh. Padahal mazhab Syafi'i mengatakan sunat melakukan kunut subuh. Di Iraq ketika itu, beliau tak buat dan beliau tak buat sujud sahwi di hujung solat. Sebab apa? Menghormati makmum di belakang yang rata-ratanya mazhab Hanafi yang mengatakan kunut subuh tidak sunat. Ini metod yang betul. Beliau faham, ini benda ranting, tak ada isu, tak payah berkelahi. Tapi kita, benda cabang, kita berkelahi. Benda ranting, tuan-tuan dan puan-puan begitu banyak. Jika nak berkelahi, banyak isu ranting yang boleh kita jadikan sebagai modal pembelahan. Tapi itu cara salah. Sebab itu hari ini, kena belajar agama, bukan pergi internet baca begitu saja. Itu belajar begitu, dia tak faham adab. Dia tak faham akhlak. Berilmu. Bila belajar tak faham adab, itulah dia jadinya sekarang. Untuk salahkan orang lain, seolah-olah aku saja yang betul. This is our problem now concerning Islam. Kadang-kadang ustaz pula menambah lagi kebakaran yang sedia berlaku. Jadi menjawab tadi, saya rasa metod kita kena betul. Benda asas, benda pokok, akar, dia tak boleh berubah. Kalau orang itu, dia kata Tuhan tidak esa, memang dia sesat. Kita tak boleh kata lain. Tak ada tolak ansur. Tapi dalam benda ranting, metod kita ialah selagi mana pandangannya itu walaupun berbeza dengan kita, tapi pandangannya ada basis, ada asas, kita hormat. Tak payah berkelahi. Sebagai contoh, kita pergi ke masjid, ada orang di sebelah kita sembahyang berjemaah, dia Allahu Akbar, dia letak di dada. Kita Allahu Akbar, tutup pusat. Dia tinggi, kita bawah. Tak payah berkelahi. Kunut subuh, dia tak angkat tangan. Dia tak kata amin, dia duduk diam saja. Tapi kita amin, amin. Tak payah bergaduh. Itu benar ranting. Jadi, cara belajar itu penting. InsyaAllah. Ya. Saya buka lagi. Baik, Datuk. Soalan nombor 2 ya. Ya. Ya, datang daripada Encik Muhammad Razali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah pandangan Datuk tentang kita cuba berdakwah dengan saudara mara kita mengikut sunnah, tetapi mereka menggelarkan saya Wahabi dan meminta saya jangan mengelirukan mereka. Apakah yang harus saya lakukan? Silakan, Datuk. Dalam kita berdakwah, ini juga ada berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi tentang metodologi.
Kalau benda itu benda dasar, contohnya keluarga kita, dia mengikut ajaran sesat, itu lain. Tetapi andai kata saudara kita itu dia hanya berbeza dengan kita di sudut cabang dan kita nak bawa dia kepada apa yang kita faham sebagai sunnah. Tetapi apa yang dia sedang ikut sekarang bukanlah salah. Ada asasnya. Maksudnya, kalau kita kata kita sunnah, dia juga boleh mengatakan dia sunnah. Inilah hal-hal yang saya sebutkan tadi. Hal khilafiyah. Tak payah berkelahi. Tak perlu berkelahi. Contoh, pergaduhan yang popular lah di Malaysia. Contoh, orang yang betul-betul ikut sunnah, dia tak nak kunut subuh. Tapi orang yang kunut subuh, dia ikut mazhab Syafi'i yang ada asasnya. Maka perbuatannya bukan perbuatan salah. Cuma ada perbezaan dengan golongan yang lain. Tapi perbuatannya tidak salah. Dia ada asasnya bagi mereka, ada sunnahnya. Maka tak perlulah kita bersusah payah untuk mengubah mereka. Tak perlu. Sebab dia bukan sesat. Ikutan dia bukan sesat. Bagi mereka ada alasannya, itu juga sunnah. Tapi berbeza dengan sunnah yang kita faham. Jadi tak perlu kita susahkan pemikiran mereka dengan nak bawa mereka pada kita. Tak payah. Tak payah. Kecuali sunnah yang kita sebutkan itu bermaksud benda dasar. Mereka tinggalkan solat yang 5, tak nak semayang. Kita nak ajak mereka pada solat yang wajib. Itu dasar, itu perbincangan yang lain. Tapi jika sekadar perbezaan yang popular dalam masyarakat, contoh kita semayang, kita tak nak baca kuat-kuat lepas solat, tapi ada orang yang nak baca kuat sedikit, itu juga tak ada masalah untuk kita menerimanya. Kemudian ada kematian, setengah orang mungkin dia nak berzikir, nak berdoa. Kalau kita ikuti sekadar zikir, doa itu tak ada masalah. Walaupun kita faham, zaman Nabi tak pernah buat begitu, tapi dia nak buat begitu dan cara dasar perhimpunan seperti itu bukan perhimpunan yang aib, bukan perhimpunan yang haram. Dia adalah sesuatu yang nak berdoa balik kepada yang telah meninggal dunia. Kalau kita lihat dalam bentuk begitu, kita cuba cari sesuatu yang mendamaikan. Kemudian dari situ kita tingkatkan kefahaman. Jadi tingkatkan dari satu fasa ke satu fasa. Tapi kalau kita terus nak bawa mereka pada kita, dia akan timbul suatu kekeruhan dan akhirnya apa yang kita hajat tidak kesampaian. Tapi yang terhasil kekeruhan. Yang kita mau tidak kesampaian, kekeruhan berlaku. Tak jernih dah. Saya rasa saya tak nak jadi orang yang macam itu. Saya balik dari Mesir. Saya ada kefahaman saya berguru dengan ulama hadis Bukhari. Saya sempat berguru, belajar. Dan saya nampak, ada benda yang masyarakat buat tidak begitu kuat dalilnya. Saya sendiri sedar. Selepas berguru, bukan saya mondar-mandir. Dia yang masyarakat amalkan dalam masyarakat tidak begitu kuat hujahnya, nas dalilnya. Tapi bila saya balik dalam kampung, jadi pengungsi masjid, saya ikut letak masyarakat dulu. Saya tidak paksa mereka untuk ikut saya walaupun saya faham di sudut tulisan kitab-kitab ulama pegangan mereka tidak begitu kuat di sudut dalilnya, tapi saya tidak memeningkan mereka dalam hal-hal seperti itu. Kemudian saya buka kelas, ajar mereka tentang tafsir Quran, metodologi memahami tafsir Quran dan sebagainya, ditingkatkan kefahaman. Dan secara natural perubahan berlaku. Secara natural, tabi'i, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kekerasan dan sebagainya. InsyaAllah. Kita kena ada ilmu, tapi kena ada akhlak dan adab. Bergabung sekali. InsyaAllah. Ya, silakan. Sister Lee. Support tak ada dalam chat. Macam mana Datuk? Nak kita akhiri majlis kuliah? Macam mana Datuk?
Okey, saya rasa tak apa. Kita ada soalan, kita boleh berhenti insya-Allah. Jadi kita jumpa minggu ketiga Datuk, insya-Allah untuk kuliah siri kedua. Oh, siri kedua. Okey, kita jumpa semula lepas ni insya-Allah. Ya, terima kasih banyaklah Nur Academy, Nur Islam Academy. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan sudi bersama-sama Dr. Diana pada malam ini. Insya-Allah kita bertemu pada siri yang kedua. Insya-Allah, insya-Allah.